menjadi murtad. Mereka tak peduli. Atau Mufti Perak bagi tahu, seminar sana bagi tahu ratusan ribu murtad. Apa pemimpin kita reaction? Tidak ada. Seolah-olah mereka redha dengan murtad yang berlaku hari ini. Tuan-tuan, ada kajian mengatakan bahawa sebelum merdeka hanya 178 orang yang murtad. Sebelum merdeka hanya 178. Masa kita dijajah hanya 178 orang sahaja yang murtad. Nah, bayangkan 50 tahun nak kita merdeka ni, ratusan ribu yang murtad. Apa makna kemerdekaan yang kita sambut ini? Itu sebab 50 tahun merdeka ini, kita harap rakyat mesti memikir dengan pemikiran yang terbuka, dengan lapang yang dada, apa yang telah mereka lakukan terhadap kemerdekaan dalam negara kita. Sebenarnya murtad ini sudah lama berlaku. Saya bertugas di Mahkamah Syariah di Perak lebih 10 tahun. Berlaku pada diri saya sendiri sebagai pendaftar Mahkamah Syariah di Kuala Kangsar. Bagaimana saya tidak lupa kisah ini, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak tahu apa yang berlaku pada masyarakat. Sebab kita hari ini bekerja masing-masing. Yang sawah padi, yang menurut getah, yang pejabat mengadap komputer, mengadap fail, yang mengajar anak murid. Tapi duduk Mahkamah Syariah, mereka terlibat dengan segala permasalahan orang Melayu Islam. Daripada masalah yang sekecil-kecilnya, masalah rumah tangga, sampai masa murtad, sumbang mahram. Itu yang kami hadapi di Mahkamah Syariah. Satu peristiwa yang berlaku, yang saya tidak akan lupa peristiwa ini. Dalam 90-an berlaku dulu, seorang wanita datang ke pejabat saya, Mahkamah Syariah. Wanita berkurang 40-an. Datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kakak sila duduk. Apa yang boleh saya bantu? Dia kata, Ustaz, saya nak murtad. Tuan-tuan bayang, kalau tuan-tuan duduk di tempat saya, bagaimana perasaan tuan-tuan? Seorang wanita datang memohon untuk murtad. Inilah kritikalnya masyarakat kita hari ini, tuan-tuan. Dia merasakan tukar agama ni macam tukar baju. Dia tidak merasa apa-apa. Saya konseling saya 2 jam sampai saya menitiskan air mata. Minta jangan murtad kakak. Apa implikasi sudah hukum dunia, sudah hukum akhirat. Apa dia murtad ni, jangan. 2 jam saya konseling. Dia balik dengan titisan air mata. Saya tidak tahu sama ada murtad atau tidak. Ini keadaan. Saya didatangi seorang pensyarah UIA. Mungkin Dr. Badrul Amir pun kenal. Dia juga ada doktor. Datang menyebut saya di Kuala Kangsar. Sebab dia asal Kuala Kangsar. Dia pun kenal oleh kawan saya, Ustaz, ini doktor sekian-sekian, pensyarah UIA, doktor sekian. Selamat datang doktor, apa yang boleh saya bantu? Dia juga mengadu dengan keadaan yang kusut, tuan-tuan. Dia mengatakan, Ustaz, tolonglah selamatkan akidah anak saya, Ustaz. Dia kata, anak perempuan, anak sulung saya, Ustaz. Apa pasal doktor? Anak saya, dia kata, dah masuk Kristian, mengikut seorang lelaki Kristian. Saya kata, anak doktor belajar mana? Dia kata, anak saya belajar UIA. Saya sudah duduk lagi, tuan-tuan. Bagaimana di UIA, pusat pengajian Islam yang terbesar di Asia, tuan-tuan ni. Di situ boleh dia berlaku murtad. Saya tanya lagi anak doktor ni belajar mana dulu. Bayangkan, dia kata dia dulu belajar di Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar. Satu masa yang terkenal di Perak, Malaikat Ulama. Kemudian dia pergi Kuala Islam Kelang. Masuk UIA tahun 3 di UIA. Dia punya asas agama yang kukuh. Tapi mampu dikukuhkan akidahnya oleh seorang lelaki Kristian. Dia tak mau semayang, kata ayah dia tak pakai tudung dulu. Seorang wanita yang pakai tudung, pakai jubah, pakai tudung labuh. Hari ni dah buka jubah, buka tudung, pakai t-shirt, pakai skirt, semayang tanda, balik bapa tanda. Dia sudah mengikut seorang anak Kristian. Yang sedih, Ustaz, kata bapak dia, saya sudah mengadu pada Jakim. Jakim kata tak boleh buat apa, Ustaz. Saya sudah mengaji pada Pusat Islam. Pusat Islam kata tak boleh apa. Saya mengadu kepada Jawi. Jawi kata tak boleh buat apa. Saya ngadu Jaiz. Jaiz kata tak boleh buat apa, Ustaz. Tolonglah kok Jaiz. Mahkamah Syariah Perak boleh ngamalkan akidah anak saya. Saya kata, apa yang mampu saya buat, doktor? Kalaulah Pusat Islam kata tak boleh buat apa. Kalau Jawi pun tak boleh buat apa. Jakim pun tak boleh buat apa. Apa yang mampu kami buat? Kusut, tuan-tuan. Bayangkan anak sulung dia wanita. Kalau kena dengan kita, na'udzubillah, tuan. Apa yang patut? Di mana kita nak mengadu? Dalam masalah murtad yang berlaku dalam negara kita hari ini, tuan-tuan. Itu sebabnya kita jangan mendabik dada hari ini. No problem, Ustaz. Anak saya mengaji pondok pasir Pondok Pasir Tumbuh. Anak saya mengaji pondok Sungai Tapah. Jangan, tuan-tuan. Dulu boleh anak tak ada basic agama, tak hari ini. Orang yang punya basic agama, yang mengaji agama hari ini, mudah saja untuk dimurtadkan. Contohnya anak doktor ini, Aisyah Bukhari, punya dekat agama. Hartina Kamarudin di Perak, mengaji agama. Itu sebab kita jangan mengambil pandang
Enteng kata orang Malaysia, ringan dalam masalah ini. Hari ini kalau anak kita punya agama pun tidak selamat dengan suasana negara yang hari ini, yang tidak mampu dengan undang-undang yang ada untuk menyamakan akidah anak. Tidak ada undang-undang hari ini yang mampu untuk menyamakan akidah anak kita. Kalau berlaku, di mana kita nak mengadu hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Di mana? Sudah 50 tahun kita merdeka ini. Seolah pemimpin kita membisu. Saya berbahas. Seolah mereka redha dengan murtad yang berlaku, kerana tidak ada satu action yang diambil untuk menangani masalah. Kita lah yang keluar seluruh Malaysia bagi tahu pada masyarakat betapa bahayanya murtad yang berlaku ini, tuan-tuan. Di mana? Dan itu sebab kita kena undang-undang Islam itu tidak dijalankan dalam negara kita. Itu sebab masalah murtad ni tak boleh nak fikir lah. Benda yang memang sudah ada di dalam Islam. Ini masalahnya tidak ada undang-undang untuk murtad. Di Perak pun ada lah undang-undang. Maka masyarakat Perak undang-undang dia kata barang siapa yang cuba untuk murtad, sabit kesalahan boleh denda RM3,000 atau 2 penjara atau kedua-duanya kali. 3,000 je. Isap rokok tempat awam boleh RM5,000 denda masa okok lagi murtad. Di Perak Kelantan saya tak tahu lah. Ini cara Perak. 3,000. Dan di Perak ni kata cuba. Malah kalau murtad tu berapa dah? Minum arak tak apa, cuba minum salah. Murtad tak apa dah, cuba murtad tu salah. Perak. Pelik sikit dengan Perak. Hal ni, tuan-tuan. Jadi hari ini tidak ada undang. Inilah puncanya hari ini. Dan kerajaan hari ini bukan nak mengati, malah mendorongkan murtad berlaku. Tadi pun pengurusi iGrad dengan hiburan yang melampau hari ini, tuan-tuan, dalam negara kita. Saya pun cukup bimbang, tuan-tuan, hari ini. Habis semuanya rakyat kita ini penyanyi belakang. Pemuda-pemudi pun hari ini dicuba untuk jadi penyanyi, berduyun-duyun nak masuk Arcade Fantasia, nak masuk American Idol, nak masuk Mentor, nak masuk Who Will Win. Ini pula suara emas bintang RTM, ini pula bintang klasik nasional pula. Ini pula idol patriotik pula, lagu patriotik. Yang sedih kan, udahkan remaja-remaja jadi penyanyi, ini bintang cilik pula. Budak-budak kecil pula pun nak dicongkel untuk jadi penyanyi. Bagaimana saya singgah satu kedai tu tengok bagaimana juri profesional JJ. Kenal semua JJ lah, Rindu Bayangan, kumpulan Carefree. Dia beritahu cukup berbakat. Budak-budak ni kata dia minta penganjur supaya diluaskan penyertaan budak-budak berbakat jadi penyanyi. Tuan-tuan bayang. Remaja pun jadi penyanyi, budak-budak, lepas ni warga emas pula. Orang tua nak mampu penyanyi juga lepas ni. Habis semua rakyat jadi penyanyi belakang. Inilah dia, membuahkan lalai. Saya maklumkan di kemerdekaan ini, kerajaan berbelanja 200 juta nak menyambut kemerdekaan yang ke-50. 200 juta. 200 juta tuan, 1 tahun nak mentadbir negeri Perlis. Digunakan untuk menyambut kemerdekaan 50. Dia akan sambut di Melaka, tempat Persiapan Merdeka. Dia kata dia akan beli bunga api. Berapa juta bunga api akan dibeli? Sehingga malam tu akan dipancut, akan disumburkan bunga api, akan disumpit bunga api, supaya rakyat semua kelabu mata. Apa mimpi buat apa tak nampak ada bunga api di mata dah. Apa tu pula nak beli bunga-bunga pula daripada dalam luar, bunga hidup, bunga plastik. Supaya rakyat besok sambut mereka bau bunga ni Allah. Ni kepala. Tak cara dah kerajaan berapa pemimpin buat apa tak cara dah. Lepas tu nak beli api-api pula daripada luar negara dengan warna hijau, biru apa semua ni. Anak bagi kita ni buta mata, tak nampak mimpi buat apa. Inilah yang akan dibuat sambutan merdeka untuk melalaikan rakyat kita ni, apatah lagi dalam isu murtad yang berlaku dalam negara kita ini, tuan. Dan inilah yang kita nak beritahu di sambutan merdeka ni. Kita fikirlah apa yang sedang diberlakukan terhadap agama kita, terhadap bangsa kita dan terhadap tanah air kita, yang semua ini menuntut kita semua bertanggungjawab terhadap isu ini. Itu sebab semangat kita hari ini, sensitiviti terhadap murtad ni sudah tidak ada, tuan-tuan. Kalau pengurusi kata dulu, kalau di Singapura Naturah, seorang akidah, satu akidah nak dimurtadkan, bagaimana semangatnya rakyat orang Melayu bangkit, tuan-tuan, naik bersikap, tuan-tuan, daripada utara, naik daripada Kelantan, naik tapi nak pergi nyamatkan satu akidah. Begitulah semangat sehingga 18 orang syahid, tuan-tuan, nak menyelamatkan satu akidah. Bagaimana polis inspektor Kalu, tuan-tuan, inspektor, tuan-tuan, dia petak baju polis dia, berarak semua rakyat menuntut satu akidah ni mesti dikembalikan kepada Islam.